KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Ini saya nak tanya kepada hampa semua ni. Ada tak murid-murid ataupun calon-calon SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran sains sukan? Cuba kita tengok sikit. Ramai. Daripada Perlis ada, daripada Perak ada, daripada Johor, Sabah, Sarawak. Kerana apa? Saya tanyakan kepada murid-murid sebab kita akan bersama dengan seorang guru yang cukup wira. Cukup wira? Adakah namanya Wira? Kalau nak tahu siapa yang saya maksudkan ini, jom kita tengok profil guru hari ini. Jadilah, itu dia moto daripada cikgu kita, iaitu Cikgu Wira. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Aiman. Ya, sihat Cikgu? Alhamdulillah. Ya, perkara pertama yang saya bila nampak Cikgu ni, saya terus tengok kasut Cikgu. Putih je kasut Cikgu ni. Cikgu, saya nak tanyalah, hari ni kan mata pelajaran kita nak belajar adalah sains sukan. Ya. Jadi bab apa yang kita nak sentuh ni Cikgu? Dengan kata macam ada Newton tu Cikgu. Bab yang kita akan belajar ni ialah bab yang unit yang kelima, iaitu hukum Newton lah. Memang betul lah tekan saya Cikgu. Betul. Okey, jarang tekan saya tak kena Cikgu. Okey, itu bab yang kita akan sentuh hari ini, iaitu hukum Newton Cikgu. Kalau nak tahu apa yang kita akan belajar sekejap lagi, tapi sekarang ini kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan sekolah pilihan hari ini. Sekolah daripada mana ni Cikgu? SMK Mata Air Perlis. Mata air Cikgu. Okey, ini dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Waalaikumsalam, kami baik. Ya, ini dia, kita bersama dengan tadi Cikgu ada cakap SMK Mata Air Perlis Cikgu. Betul. Mungkin kita boleh perkenalkan terlebih dahulu dengan siapa namanya? Alia. Betul ke Alia? Betul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Waalaikumsalam. saya Binti Suhaimi. Boleh panggil Alia. Cita-cita saya menjadi seorang cikgu. Menjadi seorang guru ataupun cikgu terbaik. Okey, itu Alia nak menjadi seorang guru. Sebelah dia siapa namanya? Ain kah? Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ain binti Marwan. Boleh panggil saya Ain. Dan cita-cita saya menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru juga. Okey, itu kata Ain. Seterusnya Anis. Betul ke Anis? Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ani Anissa binti Azhar. Boleh panggil Anis. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Jadi cikgu terbaik. Apa bunyi vibrate tu? Tak silent ke? Okey, seterusnya. Tadi bukan kita dah perkenalan dengan dia ke cikgu? Kenapa ada dua ni? Oh, kembar. Ni siapa nama? Salam sejahtera. Nama saya Aina Masara binti Suhaimi. Boleh panggil saya Aina. Okey. Cita-cita saya menjadi cikgu. Menjadi seorang cikgu. Okey, terbaik. Saya nanti mesti kejap lagi kita akan confuse ni cikgu. Mana satu Alia, mana satu Aina ni. Okey, seterusnya jejaka kita ni, siapa nama dia? Katanya Wan Haris, betul? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Haris Zimi. Boleh panggil saya Zimi. Cita-cita saya menjadi polis. Menjadi polis. Terbaiklah Wan Haris. Okey, terakhir sekali. Danish. Betul ke Danish? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Din Syakir Muhammad Nazri. Boleh panggil Syakir. Cita-cita jadi polis. Jadi polis.
Jadi polis, mana boleh pemalu. Cuba senyum sikit. Senyum sikit. Itu dia. Ya, kita pun dah berkenalan dengan murid-murid kita daripada SMK Air Mata Perlis, cikgu. Sebelum kita nak mulakan kita punya pembelajaran hari ini, macam tadi saya ada cakap, kita kena sentiasa patuhi SOP. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu Wira kita lakukan dulu sanitasi menggunakan gel pembasmi kuman. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey, baik-baik cikgu, takut terkena kasut kan? Okey, dan diikuti dengan saya, insya-Allah kita doakan supaya Malaysia ni akan bebas daripada wabak COVID-19, cikgu. Okey, baik, kita pun dah lakukan protokol kesihatan dan sekarang ini kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita dalam Sukses SPM 20 berapa, cikgu? 20. 21, cikgu. 21 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Betul Cikgu Wira? Betul. Okey. Baik, sebelum kita nak mulakan kita punya pembelajaran ni kan, saya nak tanyalah dulu kepada murid-murid kita ni kan, mengenai pandangan mereka tentang mata pelajaran ini. Jadi dengan itu saya nak minta, ni Aina Maisara. Ya. Ya. Ini saya nak tanyalah kan. Pendapat awak tentang tajuk yang kita nak belajar hari ini, iaitu hukum Newton. Senang ke susah sebenarnya nak kuasai bab ini, Aina? Bagi saya kan satu tajuk yang menarik. Okey. Kerana membuatkan saya ingin tahu apa isinya. Rasa dah tak sabar nak belajar tajuk ni. Tak sabar. Okey. Bawa bersabar, Ustaz. Okey, itu kata Aina. Tapi kalau macam Wan Haris sendirilah kan. Pendapat awak tentang kenapa pentingnya kita nak belajar hukum Newton ini dalam sains sukan, Wan Haris? Bagi saya, hukum Newton ialah tajuk yang penting kerana mengurusinya kita dapat memahami bagaimana prestasi sukan dapat ditingkatkan. Okey, itu kata Wan Haris. Kalau Anis, macam mana awak gunakan, mungkin ada sebarang kaedah awak menguasai bab hukum Newton ini, Anis? Saya akan bagi perhatian semasa cikgu mengajar dan akan buat nota-nota untuk ulang kaji. Berikan perhatian dan juga sediakan nota-nota lah cikgu. Tulis apa yang cikgu nak habaq lagi. Okey, itu kata daripada Anis. Baik, jadi kepada anda semua, tadi Anis pun dah cakap kan, berikan perhatian yang sepenuhnya sewaktu cikgu mengajar. Jadi cikgu dah bersedia, cikgu? Sedia. Baik, saya pasti anda pun semua dah bersedia. Kita mulakan kita punya kelas kita bagi mata pelajaran sains sukan bab hukum Newton. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu Wira. Baik, terima kasih Aiman. Okey, kita akan belajar ni ialah subjek dalam SPM, iaitu sains sukan. Okey. Bab yang akan kita belajar ialah 3.5 hukum Newton, ya. Okey. Okey, kita tengok dalam bidang ketiga, iaitu bidang pengenalan sains sukan. Okey. Standard kandungan dia iaitu hukum Newton dalam pergerakan sukan. Jadi kita akan fokuskan kepada pergerakan sukan. Okey. Okey, baik. Seterusnya, standard pembelajaran 3.51 menerangkan hukum Newton pertama iaitu hukum inersia dalam pergerakan sukan. 3.52 menerangkan hukum Newton kedua iaitu hukum pecutan dalam pergerakan sukan. Dan 3.53 menerangkan hukum Newton ketiga, hukum reaksi dalam pergerakan sukan. Baik. Ada 3 hukum macam ni kan? Okey, baik. Jadi pengenalan dia dulu, ya. Nak tahu apa itu hukum Newton? Hukum Newton adalah penjelasan tentang mekanik lakuan yang dipengaruhi oleh daya. Okey. Kita nak tengok daya dengan mekanik lakuan dan menjelaskan tentang aplikasi daya terhadap suatu jasad atau objek. Dalam hukum Newton ni banyak kita akan membicarakan tentang daya lah. Okey. Okey, baik. Jadi apa pentingnya? Tadi Aiman ada tanya kan? Akmal, cikgu. Akmal. Aiman orang lain, cikgu. Minta maaf. Tak apa, cikgu. Akmal ada tanya pelajar tentang penting apa pentingnya kan? Jadi penting dia, kalau kita tengok, semua hukum Newton ni dia berkait dengan kebanyakan aksi yang kita lihat lah. Aksi dan objek kan? Ya, aksi dan objek. Banyak kita tengok. Terutamanya yang kita akan fokus ni dalam sukan lah. Okay. Contohnya, dalam sukan tenis, untuk melakukan servis yang sangat laju ni, yang kita panggil sebagai servis ace kan? Betul.
Sekarang kalau tak silap saya 260 km per hour. Ui, Rekod. tu siapa? Djokovic ke Federer ke siapa cikgu? Itu atlet pemain tenis daripada Australia, Sam Gross pada tahun 2012. Okey. Yang paling laju sekali lah. Alright. Jadi macam mana kita nak tahu nak melakukan servis yang sangat laju ni? Jadi kita kena dapati daya yang besar dikenakan ketika kontak raket dengan Bola. bola. Jadi bila kita kontak tu mengenakan daya yang betul-betul besar, barulah bola tu boleh bergerak dengan Laju. laju. Okey. Okey. Baik, itu contohnya. Kemudian seperti yang kita tengok tadi, hukum Newton kita akan belajar dalam 3 hukum. Yang pertama, hukum Newton pertama iaitu hukum inersia. Yang kedua, hukum Newton kedua, hukum pecutan. Dan yang ketiga, hukum Newton ketiga, hukum reaksi. Baik. Okey. Jadi, kita akan tengok satu persatu. Baik. Hukum Newton pertama ataupun disebut sebagai hukum inersia. Pertama sekali, murid-murid kena tahu dulu apa maksud inersia ni. Okey. Inersia ialah kecenderungan sesuatu objek atau jasad untuk tidak berubah dan kekal dalam bentuk asalnya. Okey. Jadi dalam arti kata lain kita kata semakin tinggi inersia satu objek atau jasad tu, maka semakin pegunlah dia. Sebab untuk nak menggerakkan dia, kena ada daya yang lebih besar daripada dia. Ya, ini yang macam ada dalam subjek fizik tu cikgu kan? Ya, betul. Inersia tu kan? Betul. Okey, baik. Apa penyataan yang disebut dalam hukum inersia ni? Dia kata jasad atau objek yang statik atau akan kekal pegun sehingga terdapat daya yang bertindak ke atas jasad atau objek tersebut. Jadi kalau satu benda tu kita tengok dia tetap, maka dia akan kekal pegun. Kecuali ada daya yang mengatasi inersia, baru dia akan bergerak. Itu konsep dia. Kemudian yang kedua, jasad atau objek yang dinamik akan kekal bergerak. Kekal bergerak ni dia refer kepada pergerakan di garis lurus. Okay? Sehingga terdapat daya yang bertindak untuk menghentikan atau mengubah arah pergerakan jasad atau objek tersebut. Contohnya ni, selalu kita tengok dalam permainan hoki, kawan dia akan lorongkan bola di luar pintu gol. Betul. Lurus. Jadi kawan yang seorang lagi akan tampan, mengubah arah. Itu termasuk dalam hukum inersia. Jadi mari kita tengok jelas, kita tengok dulu apa contoh-contoh dia. Okey. Ini sukan apa ni? Agama? Sumo, cikgu. Sukan sumo. Kenapa kita tak jumpa atlet-atlet sumo ni yang badan dia kecil-kecil? Takut bila dia atlet sumo yang satu tu, dia tolak je bagi daya, terpelanting kawan ni, cikgu. Betul. Jadi kita tengok hampir ke semua atlet, bukan semua lah, semua atlet sumo ni semua bertubuh besar. Sebab apa? Dia nak meningkatkan inersia lah. Ya. Bila dia punya inersia tinggi, maka daya yang lebih tinggi daripada inersia tu perlu untuk menggerakkan dia. Betul. Macam dalam kes ni, selalu kita tengok dia nak tolak keluar daripada ring lah, daripada bulatan tu kan. Betul. Jadi kena ada daya yang lebih besar lah. Ya. Okey. Yang ni cikgu letakkan juga dia punya dia punya penyataan. Tapi kita nak tengok sama ada kita punya huraian kita tentang gambar rajah ni betul tak dengan penyataan tu ya. Okey, kita kata di sini kedua-dua atlet sumo kekal pegun. Maksudnya dia belum start lagi lah. Belum ada arahan mula daripada pengadil lagi sehingga terdapat daya yang bertindak ke atas mereka. Jadi pegun dengan Daya. Okey. Pegun dengan daya. Okey. Contoh yang kedua. Ini sukan bola sepak. Betul. Kan? Ini pelajar belajar di tingkatan 1. Dalam mata pelajaran PJPK. Okey. Baik, kita katakan bola dalam keadaan pegun. Gambar rajah 1 sehingga terdapat daya daripada tendangan atlet. Gambar rajah 2, atlet yang tendang 2 menyebabkan ia bergerak. Jadi asalnya bola ni pegun. Betul. Kemudian bila dikenakan daya, dia akan bergerak. Okey. So ini adalah contoh hukum inersia. Okey? Baik. Jelas ya murid-murid? Jelas. Okey, murid-murid semua okey? Faham ke?
Faham? Alright. Jangan lupa, catat. Ada siapa suruh catat tadi tu? Okey, teruskan cikgu. Okey, baik. Kita bergerak kepada satu lagi contoh, iaitu hukum Newton pertama, hukum inersia. Ini daripada pernyataan yang kedua, iaitu dia kekal bergerak di garisan lurus kan? Sehingga terdapat daya bertindak tu. Okey, bola yang ditendang ke arah pintu gol kekal bergerak lurus. Betul. Kan? Telah dihentikan oleh daya daripada penjaga gol dengan cara menangkapnya. Okey. Jadi dia stop kan. Lurus bola datang, dia stop kan, dia tangkap. Dia jadi hukum inersia. Ataupun kita tengok atlet yang jersey biru ni. Apa dia buat? Bola yang ditendang ke arah pintu gol kekal bergerak, telah diubah pergerakan. Kan? Ubah gerakan macam mana kita kata? Oleh daya daripada penjaga gol dengan cara menepisnya. Daripada nak masuk, dia tepis. So, berubah arah kan? Betul. Jadi, dia masuk sebagai hukum inersia. Okey? Okey, baik. Sekarang kita berubah kepada hukum Newton kedua, iaitu hukum pecutan. Okey. Jadi, kena tahu dulu apa maksud pecutan. Pecutan adalah perubahan hal laju. Bila berubah hal laju, ada pecutan. Hal laju apa? Laju tu macam Usain Bolt, cikgu. Betul. Itu pemegang rekod dunia dalam acara 100 meter kan? Yap. Hal laju ialah perubahan sesaran. Jadi maksudnya, hukum Newton kedua ni dia berkaitan dengan benda yang bergerak. Yang berubah. Okey, apa pernyataan dia kata? Pecutan jasad atau objek adalah berkadar terus dengan daya. Tengok, disebut pecutan, sebut daya. Dalam erti kata lain yang cikgu boleh mudahkan, semakin tinggi daya, semakin tinggi pecutan. Maksud, daya yang besar kita kenalkan kepada objek tu, pecutan dia meningkat. Kalau kita kata daya 2 kali ganda, pecutan meningkat 2 kali ganda. Sama, berkadar terus. Okey, baik. F sama dengan MA. Apa dia ni F sama dengan A ni? F ialah daya dalam bentuk Newton, dalam unit Newton. A ialah pecutan dalam unit meter per saat per saat. Dan M ialah jisim dalam bentuk kilogram. Okey, kita tengok dulu sedikit pengiraan dia. 10 Newton daya dikenakan ke atas objek 1 kg atau 2 kg. Hasil daripada pengiraan kita dapati objek 1 kg mengalami 10 meter per saat, manakala objek 2 kg mengalami 5 meter per saat. Berlaku penurunan dari segi hal laju. Sebab apa? Dia berat, cikgu. Sebab jisim lah. Jisim. Jadi, jisim akan berkadar songsang dengan pecutan. Makin tinggi jisim, makin rendah pecutan. Makin rendah jisim, makin tinggi pecutan. Dia berkadar terus dengan daya, tapi dia berkadar songsang dengan pecutan. Okey, baik. Ini contoh hukum Newton kedua, iaitu hukum pecutan. Okey, macam mana kita nak terangkan tentang gambar rajah ni? Ini adalah pernyataan yang kita belajar tadi. Dia kata apa? Pecutan bola soba meningkat dengan daya yang besar. Perkataan meningkat dengan daya yang besar tu merujuk kepada berkadar terus. Dengan daya. Semasa atlet buat pukulan. Jadi kita kena kaitkan dengan gambar rajah tu. Okey, dengan kita. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, ni pernyataan dia tadi kita belajar. Berkadar terus. Okey, dalam sukan bola tampar. Sukan bola tampar, daya yang besar ketika merejam ataupun spike. Kan? Spike. Daripada atlet menyebabkan pecutan bola tampar sangat laju menjunam ke gelanggang pihak lawan. Jadi kita ambil di sini. Daya yang besar, pecutan sangat laju. Jadi dia nampak kepada berkadar
berkadar terus. Terus dengan daya. Dengan daya. Okey. Cikgu ada nak tanya apa-apa soalan kepada murid ke cikgu? Kita nak pastikan diorang ni betul-betul fokus ke tak cikgu ni? Ada sebarang soalan mungkin cikgu nak bagi yang kepada murid-murid kita cikgu? Atau kita boleh teruskan? Kita teruskan ya. Kita teruskan. Teruskan. Okey. Nasib baik. Lepas. Okey. Okey, baik. Okey, ini hukum Newton ketiga, iaitu hukum reaksi. Okey, reaksi ni dia lebih kepada objektif lakuan tu lah. Okey. Apa yang pelakuan tu fokus dia nak buat. Contohnya kalau kita nak sepak bola, kita nak bola tu pergi ke depan lah. Betul. Kan kita nak pergi ke belakang kan? Jarang cikgu. Jarang. Okey. Jadi, penyataan pada hukum ni, bagi setiap tindakan daya, bila kita gunakan daya untuk bertindak, akan wujud satu tindakan daya yang sama magnitude. Sama magnitude ni sama lah. Sama nilai dia. Tetapi berlawanan dari segi arah dan tindakan. Okey. Macam mana kita nak jelaskan ini? Okey, tengok gambar rajah ni. Okey. Contohnya kalau cikgu kata 10 Newton daya dikena kaki mengenakan daya tolakan ke starting block. Jadi starting block akan mengenakan daya 10 Newton juga. Sama. Okey. Sama magnitude. Jadi sama. Jadi kita katakan sebagai kalau kita tengok gambar rajah ni dan arah berlawanan. Kalau kita tolak ke belakang, dia akan tolak kita ke hadapan. Okay. Kalau kita tolak ke kiri, dia akan tolak ke kanan. Dia berlawanan. Ya? Jadi dalam kes ni kita kata kaki atlet menolak blok permulaan, mewujudkan blok permulaan, menolak kaki atlet ke hadapan. Jadi hasil dia apa? Dia punya objektif dia. Atlet dapat bergerak ke depan dengan laju. Dengan laju. Okay. Ataupun dia dapat meninggalkan blok permulaan ni kan? Ya. Okey, baik. Okey. Itu mengenai lepas ni kita ke mana tu cikgu? Kita nak tengok contoh dia. Boleh? Boleh cikgu. Tapi saya nak minta izin cikgu untuk kita berhenti rehat dulu. Boleh ke cikgu? Boleh. Saya nak pergi try dululah saya punya kasut Spike sama ada berfungsi lagi ke tak cikgu. Okey, kepada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Wira kita. Cikgu, ini cikgu nak sentuh apa ni cikgu? Tadi kita dah sentuh mengenai hukum Newton pertama, kedua dan ketiga cikgu kan? Yang ini sekarang apa pula cikgu nak sentuh? Tadi kita berhenti dekat dia punya penyataan dia. Betul. Sekarang kita tengok contoh dia. Apa contoh dia? Okey. Baik, ini dia. Okey, ini penyataan dia. Sekarang kalau kita tengok gambar ni, kita kata ketika perenang melakukan palingan ataupun turn, aksi tolakan ke dinding. Okey. Aksi tolakan dinding ini dia jadi tindakan daya, mewujudkan reaksi dinding ke atas perenang. Daya tindakan. Sama magnitude. Dia tolak belakang, dinding tolak dia ke depan. Ke depan. So hasil dia apa dia? Membolehkan perenang meluncur ke hadapan. Okey. Ini aksi, satu reaksi. Jadi so dalam kita menerangkan hukum Newton ni kita mesti kena pasti aksi dan reaksi ya. Aksi dan reaksi. Okey. Okey, ini contoh yang kedua. Kalau kita tengok di sini dalam sukan softball, ketika atlet melakukan kemahiran memukul dalam softball, aksi bat. Aksi bat ni ke arah bola. Jadi dia pergi ke arah bola, manakala reaksi bola ke arah bat. Sama lah. Macam tadi kita bincang. Kalau ini 10 Newton, ini pun 10 Newton. Sama. Sama magnitude. Seterusnya menghasilkan pergerakan bola ke hadapan. Yang selalu menjadi keliru sikit kan. Kenapa bila kita tengok recoil ataupun rebound balik, bola ni mengalami hal laju yang lebih berbanding bat. Kenapa? Ada sesiapa murid yang boleh jawab soalan itu? Kenapa? Ada tak? Ada siapa boleh jawab? Mungkin boleh angkat tangan. Kenapa kita tengok bola dalam hal laju yang tinggi, tetapi bat kita tak nampak hal laju dia. Ataupun dia hal laju dia rendah.
Kita minta Wan Haris, boleh ke Wan Haris untuk terangkan kenapa perkara itu berlaku? Boleh ke Haris? Ya, saya. Kenapa? Kenapa ia berlaku? Sebab apa? Sebab? Tadi kita dah bincang kan? Sebab? Sebab Antara bet dengan jisim? Sebab tu lah. Jangan bagi jawapan macam tu. Sebab tu lah cikgu. Sebab? Sebab apa cikgu? Ada orang boleh jawab tak? Okey, mungkin ada murid-murid yang lain. Alia, Aina, Danish. Dia kata awak suka main softball ni. Bolehkah Danish? Okey, mungkin cikgu boleh terangkanlah kenapa cikgu. Kenapa? Bila kita tengok, bila berlaku sentuhan antara dua ni kan, daripada arah berlawanan, bola akan mengalami halaju yang lebih tinggi ke hadapan, manakala bat ni akan mengalami halaju yang rendah ke belakang. Sebab apa? Sebab kita tengok tadi yang kita belajar pada hukum Newton kedua tentang jisim tadi kan. Jisim yang tinggi mengalami pecutan yang rendah. Jisim yang rendah mengalami pecutan yang tinggi. Sebab tu kalau kita tengok dalam softball ni, kita tak nampak pun raket tu pergi belakang. Dia akan menghayun ke dia akan ke follow depan through ke atau depan ke kiri. kan. Tapi bagi siapa yang pukul, kalau kita baca banyak review, dia kata dia shock backward. Shock backward ni dia macam tarik sikit. Dia sentak. Okey. Shock backward. Macam badminton jugalah cikgu kan? Ya, betul. Cakap kan, pandai. Okey, baik. Kita dah tengok dah ketiga-tiga hukum tu. Sekarang kita tengok contoh-contoh soalan. Okey, Raja 1 menunjukkan aksi dalam acara 100 meter. Apakah hukum Newton terlibat di A dan B? A dan B pada Raja 1. Boleh kita tanya? Boleh cikgu. Boleh. Saipa tak boleh cikgu. Okey, nak saya jawab ke? Baik, soalan pertama ini siapa yang nak jawab? Adakah kakak atau adik yang kembar itu? Boleh ke? Kita minta Aina. Boleh ke Aina? Ya, boleh. Kenapa pula ni? Soalan satu ni mungkin awak boleh berikan jawapannya. Jawapannya A. Hukum inersia dan reaksi. Okey. Sebab apa tu? Sebab masih lagi dalam satu blok. Mari kita tengok jawapan dia. Kita tengok sikit macam mana? Betul. Itu dia 10 markah. Bagus. Tepuklah sikit untuk Aina. Bagus Aina ya. Okey. Okey, cikgu terangkan sikit ya. A dan B ni masih lagi dalam kedudukan yang pegun lah. Sebab betul. Kalau kita tengok sini, arahan daripada referee dia kata apa? On your mark. Get set. Get set. Belum lagi bunyi pistol kan? Betul. So, pegun tadi bila kita belajar hukum? Inersia. Okey. Kemudian, yang kedua hukum reaksi. Kaki dia kena di blok pergi dekat kaki dia. So, kita bincang tadi hukum reaksi pada dua permukaan yang bersentuhan kan? Betul. Ada. So, hukum reaksi. Betul lah. 1 dan 2. Okey, katakan soalan ni ditukar. Dia jadi C dengan D. Semestinya ada pecutan tu cikgu. Betul. Dia akan ada hukum pecutan dan hukum reaksi. Dan kalau dibincang lagi E, F, G, H ni pun ada hukum pecutan kan? Dia berubah kan? Oh ya. Dia berubah, ada hukum pecutan juga. Okey? Okey, baik. Kita tengok soalan yang kedua. Ini soalan objektif lah ya. Raja 2 menunjukkan aksi semasa fasa layangan dalam acara lompat jauh. Manakah yang berkaitan dengan hukum reaksi berdasarkan Raja 2? Okey, hukum reaksi tadi kita kata kena ada aksi dan reaksi kan? Betul. So kita nak tengok mana yang berkaitan dengan hukum reaksi ni. Okey? Boleh kita tanya jawapan daripada pelajar kita? Kita minta tadi kalau adik dia atau kakak dia dah berlari dah. Ini kakak dia atau adik dia juga yang suka melompat-lompat ni. Alia. Okey Alia. Ya, saya. Jawapannya apa? A. A ya? Jawapannya A. Kenapa? Sebab?
Sebab dia melentik badan dengan kaki dengan. Sebab dia melentik badan, kaki dan tangan. Itu macam jawapan dia. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Baik. Okey. Jawapan dia betul lah. Bagus ya, Alia. Okay. Aksi melentik badan, kaki dan tangan ke belakang. So, dia lentik ke belakang ni. Aksi dia. So, reaction dia dapat kaki dan tangan dia ke depan. Ke hadapan. Apa untung dia kaki tangan ke hadapan? Sebab dia nak landing dengan kaki supaya dapat jarak yang lebih jauh lah. Okey. Kalau kita tengok pilihan jawapan ni dia terbalikkan lah. Aksi melurus badan dan kaki ke tangan ni bukan aksi, inilah reaksi dia. Ini reaksi dia. Betul. Reaksi dia. Okey. Jarang cikgu lompat jauh landing pakai tangan dulu. Itulah kata. Nanti itu dah bukan lompat jauh, lompat ke atas cikgu. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Okey. Raja 3 menunjukkan aksi atlet renang pada permulaan pertandingan. Dalam stem ni pun dia dah bagi tahu dah permulaan pertandingan. Okay. So tak ada buzzer lagi yang dibunyikan pada atlet ni. Mengapakah atlet Raja 3 dikaitkan dengan hukum inersia? Okey. Siapa boleh jawab soalan ni? Ini senang ni cikgu kan? Senang. Ada sesiapa murid yang boleh jawab? Atau saya minta Danish boleh Danish? Danish? Boleh. Okey. D. Atlet kekal pegun kerana tiada daya diaplikasikan olehnya. Kita tengok jawapan dia. Betul tak? Okey. Betul. Danish, bagus ya. Terbaik Danish. Okey. Hukum inersia, atlet kekal pegun. Sehingga terdapat daya diaplikasikan olehnya. Maksudnya memang sebab dia tak melakukan apa-apa pergerakan lagi cikgu. Tak buat pergerakan lagi. Dia tunggu buzzer permulaan tu baru dia start terjun kan? Yap. Okey. Baik. Okey, soalan yang keempat. Ini sukan apa? Ini itu cikgu. Kayak cikgu. Kayak. Ini kayak sprint punya acara kan? Betul. Sprint punya acara. Okey, Raja 4 menunjukkan aksi dalam sukan kayak. Apakah yang terhasil daripada aksi dilakukan pada Raja 4 berdasarkan hukum Newton ketiga? Okey. Siapa boleh jawab ni? Kita minta Nur Ain boleh? Ain. Ya, boleh. Okey, silakan. Jawapan dia D, kayak meluncur ke hadapan. Ya kah? Kayak meluncur ke hadapan. Ya. Okey. Tengok cikgu betul ke tak? Betul lah. Kayak meluncur ke hadapan. Kalau kita tengok di sini, aksi pendayung ke belakang. Betul. Jadi reaksi dia. Kayak tu yang ke hadapan cikgu. Reaksi dia. Tadi kita bincang sama magnitude kan? Betul. Jadi kita kata aksi pendayung ke belakang, air tu mengenakan daya. Ke perahu ke kayak tu. Betul. Jadi kayak tu akan meluncur ke hadapan. Okey, baik. Okey, baik. Okey, ini soalan struktur lah. Soalan struktur ya. Sukan rugby. Okey, Raja 5 menunjukkan kemahiran sepakan penalti dalam sukan rugby. Okey. Terangkan satu perkaitan hukum Newton berdasarkan A atau B atau C. Dia dalam format penulisan jawapan soalan struktur ni dia boleh banyak. Jawapan dia akan ada pelbagai jawapan lah. Okey. So dia bagi option kepada pelajar untuk jawab sama ada A, sama ada B atau C. Baik. Boleh pelajar kita cuba. Okey. Kita nak minta siapa ni? Ada sesiapa yang nak cuba untuk soalan ini? Soalan Rajah 5 ni. Kita minta laki cikgu pula. Ini suka rugby ni. Okey. Kita minta Haris. Boleh ke Haris? Jangan kata awak suka main rugby. Boleh. Okey. A. Hukum Malaysia bola rugby dalam keadaan pegun sehingga terdapat daya yang dikenakan ke atasnya. Dia kata yang dia pilih A cikgu. Kalau dia pilih A, dia kata hukum inersia. Kita tengok jawapan dia. Betul lah. Okey. Memang betul lah dia main rugby cikgu. Hukum inersia. So, dia dapat satu markah. Okey. Kemudian penerangan dia, bola rugby dalam keadaan pegun. Sebab apa dia pegun?
sehingga terdapat daya yang dikenakan ke atasnya. Ya. Tak dikenakan daya lagi kan? Okey. Okey, ini boleh dapat, kalau tadi macam Hazami jawab, dia boleh dapat 2 markah kan? Betul. Okey. Kita boleh tengok jawapan lain pula. Ada lagi jawapan lain? Okey, mungkin ada sesiapa nak cuba pula. Kita minta Anis. Boleh? Anis pula maksud saya. Nur Ain. Nur Ain. Boleh ke Nur Ain? Yang kata awak pun suka tengok sukan rugby ni. Okey. Yang B ya. Hukum reaksi. Hukum reaksi. Okey. Ketika menendang bola, aksi kaki ke arah bola mewujudkan reaksi bola ke arah kaki menghasilkan bola ke hadapan. Oh, So, okey. dia kata apa? B. Hukum reaksi. Dia kata. Aksi kaki kepada bola, reaksi bola kepada kaki sama magnitude. Kita bincang tadi kan? Betul. So, hasil dia bola ke hadapan. Itu jawapan dia. Okey. Betul lah. Bagus, Terbaik lah Ain. Bagus. Ya, dia boleh dapat 2 markah. 1 markah untuk hukum reaksi, 1 markah lagi ketika penerangan dia tentang gambar rajah. Okey, kita A dah tengok, B dah tengok, kita tengok C. Okey, soalan C-nya adalah Sama. sama. Tengok apa penerangan bagi gambar rajah C. Okey, murid-murid fahamkan dulu soalan ini. Okey, sebab kita nak berhenti rehat dulu. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey, kepada anda semua jangan ke mana selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, tadi kita dah tunjuk dah dekat mereka ni cikgu. Fahamkan betul-betul soalan yang C tu. Sekarang ni kita nak tanya murid pula untuk menjawab. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita minta Aina Maisara. Boleh ke Aina Maisara? Boleh. Okey, silakan. C hukum pejutan. Daya yang besar dihasilkan ketika menyepak menghasilkan pejutan bola rugby yang sangat laju. Itu dia kata hukum pecutan. C hukum pecutan. Okey, kita tengok. Betul lah hukum pecutan lah C kan? Ya. Okey. Daya yang besar dihasilkan ketika menyepak menghasilkan pecutan bola yang rugby yang sangat kuat. So, daya yang besar, bola yang sangat laju. So, dia berkadar terus lah. Okey, itu Okey, hukum pecutan kita cikgu. selesai untuk contoh soalan struktur. Kita bergerak ke soalan esei lah. Okey. Okey, ini contoh soalan esei. Okey. Ini acara Ni rejam lembing. merejam lembing. Okey. Pelajar-pelajar tingkatan 2 dah belajar dalam PJ, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Okey, Rajah 6 menunjukkan sebahagian urutan kemahiran merejam lembing. Jelaskan 2 hukum yang boleh dikaitkan dengan atlet pada Rajah 6. Kita belajar 3 hukum, sekarang dia minta 2 hukum. Okey, bila tengok markah dia 6, maksudnya 1 hukum membawa markah 3 lah. Betul. So, kita kena bagi 2 hukum. Baru dapat 6 markah. Baru dapat 6 markah. Okey. Okey. Cikgu bagi dulu satu contoh macam mana kita nak jawab. Nanti kita minta murid-murid kita jawab. Ya. Okey. Contohnya, cikgu kata hukum Newton pertama ataupun hukum inersia. 1 markah. Kita bagi penerangan dia. Jasad atau objek yang statik akan kekal pegun sehingga terdapat daya yang bertindak ke atas jasad atau objek tersebut. 1 ni. Kan? Dia tak mula lagi kan? Dia tak kenakan daya lagi kan? Dia pegun. Jadi kita katakan ni atlet dalam keadaan pegun pada Rajah 1 sehingga terdapat daya diaplikasikan olehnya. Bila ada daya baru dia akan bergerak. Betul. So kita akan dapat 3 markah. Tadi markah 6. Ini baru. Kan? Baru 3. Jadi kita minta pelajar kita jawab lagi 3 markah. Okey, siapa nak cuba untuk menjawab soalan ini? Tadi dah dapat 1 dah cikgu. Dah dapat 3 markah. Ni, lagi 1 ni. Siapa boleh jawab ni? Angkat tangan. Boleh ke? Saya lah angkat tangan. Okey, kita minta inilah Alia Maisara. Boleh ke Alia? Cuba. Boleh. Okey, silakan Alia. Hukum Newton kedua ataupun hukum pecutan.
Pejutan jasad atau objek adalah berkadar terus dengan daya. Okey. Semasa larian landas atlet pada darjah 7, tingkat daya dar menghasilkan pejutan yang tinggi sebelum membuat renjaman. Itu dia memilih hukum Newton kedua, hukum pecutan tu cikgu. Hukum pecutan. Hukum pecutan berkaitan dengan daya dengan pecutan. Semakin tinggi daya, semakin tinggi pecutan. Ya? Betul. Kita tengok jawapannya. Hukum Newton kedua, hukum pecutan ya. Betul. Pecutan jasad atau objek, ini dia punya penerangan dia. Satu markah untuk nama hukum, satu markah untuk penerangan tentang hukum. Kita tengok dia punya huraian tentang gambar rajah. Semasa larian landas, atlet pada rajana meningkatkan daya. Daya ditingkatkan, menghasilkan pecutan yang tinggi. So berkadar teruslah. Maksudnya daya yang besar, pecutan yang tinggi. Betul lah? Bagus lah. Okey. Ada jawapan lain lagi? Struktur esei ni dia akan banyak jawapan. Betul. Boleh kita minta jawapan lain daripada pelajar kita? Okey, kita nak minta kalau boleh Danish pula. Boleh ke Danish? Danish? Mana Danish? Halo. Silakan Danish. Hukum Newton ketiga. Bagi setiap tindakan daya, akan wujud satu daya tindakan yang sama, magnitud, tetapi berlawanan dari segi arah tindakan. Aksi tangan atlet ke arah lembing mewujudkan reaksi lembing ke arah tangan atlet menghasilkan lembing meluncur ke hadapan. Oi, baca jawapan ke tu? Baca pula-pula. Okey cikgu. Betul ke tak betul cikgu? Kita tengok betul tak betul. Okey. Hukum pecutan. Okey, jasad atau objek adalah berkadar terus dengan daya. Semasa merejam, atlet pada jalannya mengenakan daya yang besar dan menghasilkan pecutan yang tinggi pada lebih. Ini tentang berkadar terus tadilah kan? Okey, baik. Kita ada lagi jawapan lain tak? Ada tak? Mungkin ada siapa nak bagi lagi contoh jawapan yang lain. Kita minta Anis pula mungkin. Anis? Anisah. Anisah. Anis? Ni? Anis? Mungkin ataupun kita minta tak Anis, Ain. Nama sebab lebih kurang cikgu. Mungkin boleh Ain? Ya, untuk yang terakhir ni mungkin awak boleh berikan jawapan mengenai soalan ini. Jawapan saya yang hukum ketiga, hukum reaksi. Bagi setiap tindakan daya akan wujud satu daya tindakan yang sama magnitud, tetapi berlawanan dari segi arah tindakan. Aksi tangan atlet ke arah lembing mewujudkan reaksi lembing ke arah tangan atlet menghasilkan lembing meluncur ke hadapan. Itu dia jawapan daripada Ain cikgu. Betul ke cikgu? Hukum Newton ketiga. Okey. Satu markah. Okey. Bagi setiap tindakan daya akan wujud satu daya yang sama magnitud tapi berlawanan dari segi arah tindakan. Okey, aksi tangan ke arah lembing. Aksi. Kemudian reaksi lembing ke atas tangan, baru kita membolehkan lembing tu ke depan. Okay, rebound kan? Iya. So dapat 3 markah. Itu dia. Baik, terbaiklah murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mata Air Perlis cikgu kerana telah bersama dengan kami dan juga memberikan jawapan. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan dan juga tips-tips kepada murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran sains sukan ni cikgu. Okey, baik. Untuk tajuk yang kita belajar ini, murid-murid semua cuma fahamkan 3 hukum ni saja. Iaitu hukum inersia, ataupun hukum Newton pertama. Bila kita terangkan hukum inersia, mesti kita sebut tentang pegun ataupun bergerak di jalan lurus dengan daya. Maksudnya kalau dia pegun sebab dia sehingga daya tak dikenakan. Betul. Kalau kita sebut bergerak di jalan lurus sehingga daya tidak dikenakan. Okey, itu key dah.
Yang kedua, hukum inersia. Hukum pecutan, Hukum pecutan. Hukum pecutan ialah kepada benda yang ataupun objek yang bergerak. Sebab pecutan ialah perubahan laju. So, benda yang bergerak. Jadi, yang kita perlu sebut ialah daya dengan pecutan. Maksudnya semakin tinggi daya, semakin tinggi pecutan. Pecutan itu. Daya 2 kali ganda, pecutan 2 kali ganda. 2 kali ganda. Yeah. Okey, hukum reaksi last kali. Kita sebut tentang aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi. Sebab setiap aksi akan ada reaksi dari arah bertentangan sama magnitude. Mana kita nak dapat hukum reaksi? Cikgu berdiri ni pun dah ada hukum reaksi. Oh. Sebab kasut cikgu yang warna putih. Sebab apa cikgu? Daya daripada cikgu ke permukaan. So permukaan punya daya akan kepada cikgu. Jadi cikgu boleh berdiri dengan tegaklah. Dia sama kita melompat juga cikgu lah kan? Sama macam kita lompat lah. Ground force tu kan. Jadi benda ni taklah sesukar macam mana pelajar-pelajar sebutkan. Dia sangat mudah. Jadi kita fahamkan tentang tip-tip ni. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Wira kita kerana sudi berkongsikan ilmu macam mana kita nak kuasai bab ini dan sekaligus mendapat keputusan yang sukses dalam mata pelajaran Sains Sukan ini. Ingat, seperti mana yang kita tahu semalam kita baru saja menyambut hari apa? Bukan Hari Merdeka, Hari Malaysia 16 September. Jadi terus kibarkan. Ini dia, jalur gemilang. Boleh cabut ke? Boleh cabut. Okey. Kita terus kibarkan jalur gemilang untuk menunjukkan solidariti kita menentang COVID-19. #Malaysia Prihatin. Cikgu, sekali lagi terima kasih banyak cikgu. Dan juga murid-murid kita daripada Perlis. Kepada anda semua, kita akan jumpa lagi kalau ada salah dan silap. Saya minta maaf. Lambai sikit murid-murid. Lambai sikit. Masuk TV bukan senang. Alright, kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM